Hai, Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel saya. Topik pada hari ini adalah berkenaan dengan adjustment layer ataupun lebih dikenali sebagai step dalam aplikasi mobile editing Snapseed. Adjustment layer ni adalah satu kaedah yang sangat-sangat bagus dan berguna sewaktu proses editing gambar, dan saya akan cuba explain dekat korang kenapa. First sekali kita kena tahu dululah apa itu adjustment layer. Adjustment layer ni adalah satu kaedah editing gambar secara berlapis ataupun layer, sebab tu nama dia adjustment layer. Sekarang ni saya ada gambar dalam aplikasi Snapseed dan saya dah pun buat beberapa adjustment pada gambar ni. So kalau saya pergi dekat bahagian atas dekat Snapseed ni, sebelah simbol share tu yang tengah-tengah tu, kita boleh pergi dekat view edit, dan sekarang korang boleh nampak lah kesemua adjustment yang saya buat pada gambar ni. So yang berada di sebelah kanan skrin telefon saya sekarang ni adalah adjustment layer. Setiap adjustment yang saya buat pada gambar ni, dia ada layer dia yang tersendiri. Macam yang korang boleh tengok, kita ada white balance kan. Yang ni gambar yang original dan saya buat adjustment dari segi white balance. Lepas tu saya ada curve, lepas tu saya ada curve lagi, lepas tu saya ada curve layer lagi, lepas tu saya crop gambar ni, lepas tu saya ada curve layer lagi, lepas tu saya ada brush, and then saya ada selective layer. Lepas tu saya ada brush dan juga vignette. Saya terus skip dekat vignette sebab saya punya butang screen recorder dekat situ. Saya tak nak tersalah tekan, nanti dia stop record video kan. Dan yang atas sekali adalah adjustment detail. Jadi semua benda yang kat sebelah kanan ni adalah adjustment layer. Dan kalau untuk Snapseed ni, dia lebih dikenali sebagai step. Basically apa yang kita buat adalah kita tindih kita punya adjustment tu atas satu sama lain. Dan juga semua adjustment yang kita dah buat pada gambar ni, kita boleh manipulasi semula adjustment tersebut pada bila-bila masa. Dan itu adalah poin yang kedua kenapa adjustment layer ni adalah satu kaedah editing yang sangat bagus. Katakanlah saya nak ubah sedikit dengan saya punya editing. Katakanlah saya tak suka macam mana vignette ni memberi kesan kepada gambar saya. Saya boleh pergi dekat layer vignette tu, kemudian saya tekan arrow yang kecil tu, dan saya tekan ikon yang sebelah kanan sekali supaya kita boleh edit balik lah. Dan sekarang ni kita dah masuk balik dekat kita punya adjustment layer vignette tu. So kita boleh buat adjustment semula. Okay, katakanlah saya tak suka auto brightness dia 23% kan, ataupun negatif 23. Saya boleh sama ada saya nak decrease lagi, nak bagi gelap lagi, ataupun saya boleh increase pula. Okay, so kita boleh buat adjustment lah dekat sini sekiranya kita nak ubah kita punya adjustment layer tu. Okay, selepas kita dah buat adjustment tu, kita boleh tekan butang right. Begitu juga dengan adjustment yang lain. Katakanlah saya tak suka crop pada gambar saya ni kan, saya boleh pergilah dekat adjustment layer crop tu dan saya tekan arrow yang kecil tu, pergi dekat ikon yang sebelah kanan sekali, dan sekarang ni saya boleh tukar balik lah saya punya crop saya. Okay, so sekiranya kita ada kesilapan sewaktu kita buat proses editing, kita tak perlu nak risau sangat lah, sebab kita boleh tukar semula apa yang kita buat pada adjustment layer kita tu. Kaedah ini dipanggil sebagai non-destructive editing, sebab adjustment yang kita buat pada gambar kita tu tidak bersifat secara kekal pada gambar kita ataupun embedded pada gambar kita. Oleh sebab adjustment yang kita buat pada gambar kita tu tidak bersifat kekal ataupun ditanam pada gambar kita tu, kita boleh buat adjustment semula lah pada adjustment yang kita dah buat pada gambar kita. Harap korang tak pening lah banyak adjustment kan. Dan yang paling best sekali, korang tak perlulah nak tekan butang undo tu banyak kali kalau tersilap edit gambar. Dan yang last sekali, kenapa ianya sangat bagus adalah kita boleh buat layer masking tanpa menggunakan cara adjustment layer yang secara berlapis-lapis tu. Kita tak boleh nak buat layer masking. Sebab tu Lightroom Mobile dia tak ada offer layer masking. Dan sewaktu saya edit gambar ni pun, saya menggunakan teknik layer masking untuk beberapa adjustment layer yang saya buat pada gambar ni. Untuk cara-cara macam mana kita nak buat masking ataupun layer masking dalam Snapseed ni, saya akan buat video lain lah yang lebih khas, yang lebih spesifik untuk topik tersebut. Cuma apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, tanpa sistem adjustment layer yang secara berlapis tu, memang kita tak boleh nak buat layer masking. Itu je lah apa yang saya nak bagi tahu dekat sini. Itu adalah penerangan secara ringkas berkenaan dengan adjustment layer, macam mana nak guna dan juga kelebihan dia. Saya harap korang boleh faham lah dengan apa yang saya kongsikan tadi. Sampai sini sajalah untuk video kali ni. Kalau korang ada apa-apa soalan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga tekan butang like pada video ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.